Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Nak tambah ilmu kena belajar. Dah banyak ilmu tolong kongsikan. Itu adalah serangkap pantun yang biasa kita dengar. Ia ada kaitan dengan varieti ataupun komoditi yang hendak kita fokuskan dalam video kali ini, iaitu cempedak. Buah cempedak sekilas pandang seakan sama dengan buah nangka, di mana kulitnya berduri kecil, berwarna hijau dan bahagian isinya berwarna kuning terang. Aroma buah cempedak dan nangka memang sama-sama kuat, namun buah cempedak lebih juara. Dengan rasa yang manis dan berlemak, ia menjadi pilihan santapan di waktu petang. Apatah lagi jika digoreng dengan tepung beras, tentunya sangat mengiurkan. Ada juga yang memprosesnya menjadi puding, kek, bubur dan aiskrim. Di Malaysia, cempedak ditanam dengan meluas di negeri Kedah, Perak dan Pahang. Pokok cempedak merupakan sejenis buah yang bermusim. Musim cempedak biasanya pada bulan Jun hingga Ogos. Tanaman cempedak diusahakan seluas 6,559 hektar dengan pengeluaran hasil sebanyak hampir 28,000 metrik tan yang direkodkan pada tahun 2019. Jika dilihat kepada maklumat kadar penggunaan per kapita, pada tahun 2019, pengguna di Malaysia dianggarkan mengambil sekurang-kurangnya sebanyak 1,18 kilogram cempedak untuk dinikmati dalam hidangan mereka. Buah cempedak kaya dengan nutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosforus, zat besi, vitamin B1, vitamin B2 dan vitamin C. Antara khasiat yang ada pada buah cempedak adalah membantu mengekalkan kesihatan mata dan kornea, membantu pergerakan usus, membantu dalam mengekalkan kesihatan jantung dan membantu mencegah serta merawat sejenis demam berdarah bawaan nyamuk, iaitu malaria. Buah cempedak juga boleh memberikan rasa kenyang dalam tempoh yang lama disebabkan kandungan serat yang tinggi. Ini akan membantu mengurangkan rasa ingin makan, seterusnya mengurangkan jumlah kalori yang diambil seharian. Dari segi analisis harga cempedak, umumnya tanaman ini berada pada trend harga yang stabil bagi tempoh 2016 hingga 2020. Harga purata ladang bagi komoditi ini adalah di antara RM2.45 per kilogram sehingga RM3.70 per kilogram. Manakala harga purata di peringkat borong adalah di antara RM4.35 per kilogram sehingga RM5.75 per kilogram. Di peringkat runcit, purata harga yang direkodkan adalah di antara RM6.10 per kilogram sehingga RM7.60 per kilogram. Asas agronomi merupakan faktor terpenting yang membantu meningkatkan penghasilan tanaman serta menentukan kualiti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ia meliputi pelbagai aktiviti seperti penyediaan kawasan, penyemaian anak benih, pengairan, pembajaan, kawalan rumpai dan kawalan perosak serta penyakit. Terdapat beberapa klon yang disyorkan oleh Jabatan Pertanian untuk ditanam secara komersial, iaitu klon CH28, CH30 dan CH33. Anak pokok cempedak boleh dibiakkan dengan kaedah cantuman mata tunas dan cantuman baji. Pemilihan anak benih hendaklah sihat, bebas daripada serangga atau penyakit, mempunyai daya ketahanan atau kerintangan terhadap serangan penyakit. Benih cempedak atau nangka boleh digunakan sebagai pokok penantu. Untuk memudahkan pengurusan tanaman, cempedak sebaik-baiknya ditanam dengan menggunakan sistem tanaman 4 segi sama dengan jarak tanaman yang disyorkan ialah 7.5 meter kali 7.5 meter yang mana boleh memberi kepadatan tanaman sebanyak 160 pokok sehektar. Lubang tanaman berukuran 60 cm kali 60 cm kali 60 cm adalah memadai
untuk kebanyakan jenis tanah. Letakkan anak pokok cempedak dalam lubang tersebut. Imbus tanah pada pangkal pokok dan tinggikan sedikit supaya nampak berbusut di pangkal. Berikan sokongan kayu dan siram pokok tersebut. Pembajaan pokok cempedak dilakukan pada 3 peringkat, iaitu sebulan sebelum pokok berbuah, sebulan setelah buah berputih dan selepas kutipan hasil. Penggunaan baja organik atau tinja ayam dapat membantu membekalkan nutrien pada pokok dan meningkatkan hasil buah cempedak. Pengendalian untuk pemasaran atau juga dikenali sebagai pengendalian lepas tuai merupakan satu rantaian aktiviti penyediaan, pergerakan dan pemeliharaan kualiti hasil pertanian dari ia mulai dituai sehinggalah sampai ke pengguna. Secara umumnya, pengendalian untuk pemasaran hasil tanaman cempedak akan melibatkan aktiviti penuaian, pengendalian di ladang, pengendalian di rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan yang melibatkan aktiviti pemilihan, pembersihan dan rawatan, penggeredan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengangkutan ke pasaran. Bagi menjalankan aktiviti penuaian hasil, kematangan buah cempedak perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Cempedak perlu dituai mengikut indeks kematangan yang sesuai mengikut spesifikasi pasaran. Kaedah yang biasa digunakan adalah dengan melihat daun pengasuh. Kematangan buah cempedak juga boleh dilihat pada tangkai buahnya apabila bertukar warna dari hijau muda ke kuning kehijauan atau oren. Dalam pada itu, rupa bentuk duri yang bertukar dari tajam ke duri yang lebar. Kematangan buah cempedak juga boleh diukur daripada perubahan warna kulit buah daripada hijau tua ke hijau muda serta bau dan aroma yang dikeluarkan oleh buah. Selain itu, kematangan buah cempedak boleh juga diukur melalui bunyi kurang padat atau berongga apabila ditepuk dengan tangan. Kaedah terbaik bagi mengenal kematangan cempedak adalah melalui indeks kematangan yang berasaskan warna dan duri buah. Penuaian mestilah dilakukan dengan cermat kerana kecederaan pada buah semasa dituai akan mengakibatkan buah menjadi rosak dan tidak dapat dipasarkan. Buah dituai dengan cara memotong tangkai dengan menggunakan alat yang bersesuaian serta tajam. Tangkai dipotong tidak melebihi 7 cm daripada pangkal buah. Buah cempedak yang telah dituai diletakkan di dalam bekas yang dialas dengan bahan cushion supaya tidak cedera. Buah dikumpul di tempat yang teduh sebelum diangkut ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Pemilihan dan pengasingan di peringkat ladang perlu dilakukan bagi memastikan hanya buah yang baik dan memenuhi spesifikasi pasaran sahaja dibawa ke rumah pembungkusan atau pusat pengumpulan. Buah yang mengalami kerosakan mekanikal, rosak, cacat bentuk yang keterlaluan, tidak segar, terlalu kotor, diasingkan untuk dimusnahkan atau dirawat bagi mengelak menarik lalat buah. Pengangkutan keluar dari ladang perlu dilakukan dengan cepat untuk mengelakkan buah cempedak daripada terdedah terlalu lama pada keadaan persekitaran yang ada kalanya terlalu panas dan terlalu lembap. Jenis kenderaan yang digunakan juga perlu sesuai dengan jarak pasaran dan jumlah barang yang dikendalikan. Pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai rumah pembungkusan atau sebuah pusat
yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah iaitu value added terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggradan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Buah cempedak yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kuantiti dan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Catatan rekod penerimaan, varieti, nama pembekal, tahap kematangan, kualiti, kuantiti, saiz dan grade hasil dicatatkan bagi tujuan pengesanan dan pembekalan. Pemunggahan di pusat pengumpulan dilakukan dengan berhati-hati. Elakkan dari menghempas bakul dan tempatkan buah di tempat yang teduh. Bekalan buah cempedak yang diterima seterusnya perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti terlalu muda atau tidak matang, rosak mekanikal, kerosakan, kecacatan terlampau dan tidak segar. Buah cempedak yang diasingkan segera dibasuh atau disiram air bagi menghilangkan getah, kekotoran dan benda asing yang melekat pada buah. Kerja membasuh dibuat dalam tempoh 3 jam selepas buah dipetik. Buah disusun secara tegak, tangkai di atas bagi mempercepatkan proses pengeringan. Buah boleh dikeringkan dengan cara mendedahkan pada suhu ambience atau menggunakan kipas bagi mempercepatkan proses pengeringan. Keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu digrade mengikut kehendak peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu penggradan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian tahun 2008 di bawah Akta 141. Penggradan adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz atau bilangan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dalam standard. Di bawah peraturan GPL iaitu penggradan hasil pertanian dikelaskan kepada 3 grade iaitu premium, grade 1 dan grade 2. Bagi pasaran tempatan, kualiti terbaik buah cempedak ialah buah yang cukup matang, segar, bersih dan bebas daripada sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal. Sementara kualiti yang diterima pasaran pula ialah buah cukup matang, segar dan bersih, terdapat kecacatan minimum dan bebas dari sebarang kerosakan fizikal. Manakala kualiti yang tidak dikehendaki pasaran pula ialah buah tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan terdapat kecacatan bentuk dan rupa yang teruk. Kerosakan disebabkan oleh haiwan perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang boleh menjejaskan jangka hayat pemakanan dan kualiti. Pengelasan saiz pula ditentukan oleh berat dalam unit kilogram seperti yang dapat dilihat melalui jadual berikut. Bagi buah cempedak, ianya dibahagikan kepada 4 saiz bermula dari saiz kecil iaitu S dengan berat minimum 1.5 ke 2 kg sehinggalah saiz XL yang mempunyai berat melebihi 3 kg. Peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu penggradan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian tahun 2008 atau peraturan GPL mewajibkan setiap keluaran pertanian yang akan dipasarkan perlu dibungkus. Pembungkusan yang betul akan memudahkan pengendalian dan mengawal daripada kecederaan mekanikal yang menyebabkan penurunan kualiti. Penggunaan bekas yang sesuai diperlukan supaya dapat memberi perlindungan yang optimum daripada kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan.
Seterusnya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan. Di bawah peraturan GPL, sesuatu hasil pertanian untuk jualan hendaklah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut: nama atau kod penanam bagi Sabah dan Sarawak sahaja, nombor kad pengenalan atau pendaftaran syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, tarikh tuaian, bilangan dan berat bersih. Buah-buahan dan sayur-sayuran kadangkala disimpan sementara sebelum diangkut atau diedarkan ke pasaran. Penyimpanan sementara diperlukan kerana buah-buahan dan sayur-sayuran tidak dapat diedarkan dengan kadar segera kerana masalah teknikal dan logistik, memenuhi kuantiti konsainen yang mencukupi, hasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang berlebihan daripada permintaan pada hari tersebut serta mengawal kedudukan harga di pasaran. Jangka hayat buah cempedak adalah singkat, iaitu antara 4 hingga 7 hari jika disimpan pada suhu ambience 25 hingga 30 darjah Celsius. Buah matang akan dibalut dengan kertas supaya tidak diserang serangga semasa penyimpanan dan tempoh pemasaran yang lama. Pengangkutan ataupun logistik merupakan perkara terpenting bagi menentukan komoditi yang hendak dihantar sampai ke destinasi kekal berkualiti sebagaimana diperlukan pasaran. Lori biasa digunakan untuk hantaran jarak dekat. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah dibungkus sama ada menggunakan bakul, kotak atau jaring perlu disusun dengan rapi bertujuan untuk mengurangkan pergerakan atau gegaran sewaktu perjalanan yang boleh menjejaskan kualiti. Pastikan juga pengudaraan di atas kenderaan mencukupi untuk mengurangkan suhu. Perjalanan di waktu malam juga digalakkan kerana cuaca sejuk pada waktu tersebut. Fama menawarkan perkhidmatan pemasaran dan bimbingan kepada usahawan bagi mendapatkan ruang dan juga peluang dalam memasarkan hasil pertanian. Fama juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dalam industri makanan tersedia dan mampu diperoleh pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, Fama telah mempertingkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus dalam memperkukuhkan bekalan makanan melalui program ladang kontrak, memperluaskan akses pasaran dan meningkatkan promosi pasaran tempatan sehingga ke pemasaran peringkat antarabangsa.